Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fidas Matra membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Imbasan minggu ini kita mulakan dengan laporan berikut. Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg memberi bayangan bakal memberi bantuan kemudahan pendidikan kepada penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS bagi golongan B40 di Sarawak. Menurut beliau, perkara itu akan diumumkan dalam Belanjawan 2024 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-20 yang akan bermula pada 20 November ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pameran Literasi Kewangan di Muzium Budaya Borneo, Kuching pada Khamis. Premier Sarawak menambah ini merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Imbasan berikutnya, Kerajaan Sarawak menyatakan komitmen menyokong institusi jurutera Malaysia IEM di negeri ini untuk membina pusat penyelidikan bagi mengkaji penyelesaian baru ke arah teknologi hijau. Datuk Partinggi Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan dana kepada IEM Sarawak untuk membina sebuah pusat penyelidikan baru bagi peralihan kepada pengenalan kepada bahan hijau untuk tujuan bahan binaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam tahunan IEM Sarawak di sini pada malam Jumaat. Justru Premier Sarawak menyuruh kepada generasi baru jurutera di negeri ini untuk meneroka peluang dan strategi baru bagi memperolehi alternatif serta teknologi terkini dalam pembuatan bahan binaan yang mesra alam. Dalam perkembangan lain, Datuk Partinggi Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak amat memerlukan pemain komunikasi untuk membantu menggerakkan masyarakat terutamanya penduduk luar bandar tentang agenda dan pembangunan semasa di Sarawak. Katanya ini bagi memastikan rakyat menerima dasar dan rancangan kerajaan dalam bidang tumpuan pembangunan semasa. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan dalam majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-40 Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam di sini pada Ahad. Datuk Partinggi Abang Zohari menambah melakukan perubahan dan pembangunan di Sarawak kekal sebagai usaha yang mencabar disebabkan beberapa faktor. Jelas beliau faktor seperti geografi, kepelbagaian bahasa dan budaya, infrastruktur komunikasi, telekomunikasi, teknologi maklumat, IT, kebolehpercayaan informasi dan kekurangan pembangunan bakat untuk pencipta kandungan dan jurucakap masih menjadi penyebab utama dalam cabaran menyampaikan maklumat pembangunan semasa. Beralih dengan imbasan berikut, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) menjangkakan 6 episod hujan lebat akan berlaku di Sarawak sepanjang tempoh monsun timur laut MTL yang bermula November ini hingga Mac tahun depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata pihaknya telah mengadakan satu mesyuarat bagi membincangkan persiapan menghadapi musim hujan utama negara ini. Menurut beliau, dari segi aset logistik dan kekuatan anggota, JPBNS menerusi agensi tindak balas bersama Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mempunyai kekuatan sumber manusia seramai 5,501 orang dibantu dengan kekuatan aset logistik iaitu sebanyak 487 aset darat, 249 aset laut sungai, 12 aset udara dan 207 aset sokongan. Cakap dalam satu pernyataan pada Selasa, beliau berkata aset-aset berkenaan dan anggota akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Menjelas lanjut, Datuk Ahmad Douglas Ugah memberitahu Sarawak telah mencatat sebanyak 154 titik panas banjir pada tahun ini. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dilantik semula sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak untuk tempoh 2 tahun bermula 16 November 2023 sehingga 15 November 2025. Lantikan kali ke-9 beliau sebagai Speaker Dun Sarawak berkuat kuasa 16 November 2023 selepas lantikan kali ke-8 berakhir pada 15 November 2023. Istiadat mengangkat sumpah Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah disemulakan di hadapan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasmi beliau di sini pada Isnin. Dalam istiadat itu, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiah turut menandatangani surat sumpah sebagai Speaker Dun Sarawak untuk tempoh 2 tahun.
Seterusnya, skim saraan perkhidmatan awam SSPA bakal dilaksanakan mulai tahun 2025 setelah proses kajian yang berkaitan seperti sesi libat urus, analisis, pemurnian dapatan dan akhirnya melalui proses kelulusan pihak kerajaan. Pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Datuk Muhammad Syaiful Ibrahim berkata, dalam usaha meningkatkan prestasi perkhidmatan awam, kerajaan melalui keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembaharuan Perkhidmatan Awam JKK PPA bilangan 2 tahun 2023 pada 7 Ogos 2023 telah bersetuju secara dasar untuk pelaksanaan kajian SSPA. Menurutnya, inisiatif pemantapan dan penambahbaikan aspek saraan sentiasa dilaksanakan oleh pihak JPA secara berterusan bagi memastikan perkhidmatan awam akan terus berdaya saing menerusi 3 skop utama iaitu pembangunan organisasi, kemampanan sistem saraan dan pengurusan bakat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam sesi libat urus kajian sistem saraan perkhidmatan awam bersama Penjawat Awam Negeri Sarawak di sini pada Jumaat. Saya Fidas Matrang, teruskan kesetiaan bersama kami.